الرحيم الذي خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين وفطر السماوات بقدرته ودبر الأمور بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والطريق إليه واضح للقاصد والدليل عليه بائع للناظر ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Awalan usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam program kali ini kita nak bincangkan satu tajuk berkenaan dengan bahaya panjang angan-angan. Bahaya panjang angan-angan ini banyak dibincangkan oleh para ulama salafus salihin, memperingatkan kepada kita apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Islam kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, adalah kita membiarkan diri kita larut daripada panjang angan-angan, panjang harapan. Oleh karena itu, tuan-tuan hadirin wal hadirat sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita, akan menyedarkan diri kita daripada kelalaian yang akan memerangkap kita. Dan mudah-mudahan pula dengan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya akan sentiasa bersiap sedia untuk berpindah daripada tempat tinggal sementara yang fana di dunia ini kepada tempat tinggal yang abadi, yang menjadi harapan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna panjang angan-angan. Atau sebahagian orang mengatakan panjang harapan, ialah kita merasa diri kita dikekal hidup di dunia ini, sehingga perasaan ini begitu menguasai jiwa kita. Maka dengan sebab itu, maka kita akan bergiat bekerja hanya untuk menuntut kehendak-kehendak apa yang menjadi harapan dan angan-angan kita yang panjang ini. Sehingga pandangan dari para ulama salafus salih, mereka mengatakan sesiapa yang panjang harapannya, maka akan rusaklah amalannya. Sebab panjang harapan ni, tuan-tuan sekalian, dia akan menarik kita manusia untuk sentiasa mengambil berat terhadap dunia. Kita akan bertumpus lumus, kita akan berjuang berhabis-habisan untuk mendapatkan kenikmatan yang bersifat sementara.
untuk kita nak membina satu kenikmatan yang akhirnya kenikmatan itu kelak akan meninggalkan kita, atau yang pastinya kita yang akan meninggalkan kenikmatan itu. Sehingga golongan macam ini dia akan sentiasa menghabiskan masanya siang dan malam dalam memikirkan cara-cara nak mengatur kemajuan, macam mana nak mengatur strategi. Kadang-kadang mereka berusaha dalam hatinya, dan kadang-kadang mereka bekerja untuk mencapai kenikmatan lahiriah. Sebenarnya Islam tidak melarang kita untuk bekerja, berusaha, tetapi Islam melarang kita berhabis-habisan bekerja hanya untuk dunia semata-mata. Kalau kita boleh ambil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Iqmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Rasulullah berpesan kepada kita umatnya ini, tak kiralah umat yang hidup di zaman Rasulullah atau kita yang pada hari ini, atau juga mungkin umat Rasulullah yang hidup selepas kita ni. Maka dia berpesan kepada kita umatnya ini, "Iqmal di dunyaka, bekerjalah kamu, berusahalah kamu untuk dunia ni, seolah-olah kamu tidak akan mati selama-lamanya, seolah-olah. Wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Tetapi ingat, kamu juga mesti bekerja, mesti beramal, mesti beribadah di akhiratika, untuk akhiratmu. Ka'annaka mayitun ghadan, atau sebahagian hadis mengatakan ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan besok pagi kamu akan mati. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal akan kehendak kita manusia. Manusia ingin hidup untuk dunia ini. Mereka akan berusaha membina empire perniagaan mereka untuk dapat mereka itu membina satu masa kehidupan yang hebat, satu kehidupan yang glamour. Tetapi Islam memerintahkan kepada kita umatnya supaya tidak salah kita bekerja untuk dunia. Maknanya tanamkan semangat kita bekerja, berusaha untuk dunia kita ni. Tetapi ingat, sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, sesuatu yang tak dapat kita nafikan, satu ketika kita pasti akan mati. Dalam kehidupan orang yang beriman, mati bukanlah akhir daripada segala-galanya. Mungkin pandangan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka mengatakan kalau mereka mati habislah segala-galanya. Tapi Islam mengajarkan kepada kita umatnya adalah bahawa kematian bukanlah akhir daripada segala-galanya. Kematian justru adalah permulaan daripada segala-galanya. Jadi maknanya kehidupan yang bersifat nisbiyah, kehidupan yang bersifat sementara ni menuntut kita untuk melaksanakan tanggungjawab. Kita hidup di dunia ini bukan sahaja untuk bermain-main, untuk membuang-buang masa, tidak. Allah berikan kepada kita masa 24 jam setiap hari. Masa adalah modal yang paling penting. Orang barat mengatakan masa adalah uang, time is money. Orang Arab mengatakan masa adalah pedang, al-waqtu kas-sayf.
illam taqta tuqta, jika kau tidak gunakan masa bagaikan pedang itu untuk memotong, tuqta, kamu akan dipancung, kamu akan dipotong oleh masa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam satu surah yang pendek, yang semua kita sudah hafal surah ini, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allah sang pencipta masa bersumpah dengan masa. Sepakat ulama tafsir mengatakan bila satu-satu surah dalam Al-Quran, tak kira surah itu panjang ke surah itu pendek, itu bila ada dua tanda yang mengawali surah itu. Yang pertama adalah harful fawatih. Harful fawatih adalah huruf-huruf pembuka satu-satu surah, macam alif lam mim, alif lam ra, nun, qaf, yasin. Ini namanya harful fawatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu apa makna daripada ayat-ayat yang dalam bentuk harful fawatih. Para ulama mengatakan bila ada huruf-huruf pembuka ni, mereka mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu makna daripada ayat-ayat dalam bentuk harful fawatih ini. Tetapi analisis daripada ulama tafsir mengatakan bila ada tanda yang pertama harful fawatih mengawali beberapa surah dalam Al-Quran, yang kedua bila ada wawul qasam. Wawul qasam ni waw yang digunakan untuk bersumpah. Ada 3 huruf yang dalam syariat Islam ini bila kita gunakan huruf itu di awal satu-satu nama Allah, maka dia boleh menghasilkan sumpah. Yang pertama huruf waw, wallahi, wal asri, wal fajri. Yang kedua huruf ba, billahi, birrahman, birrahim, birrauf. Yang ketiga huruf ta, tallahi, talmaliki. Jadi bila salah satu pada huruf alif, huruf waw, ba dan ta mengawali satu-satu kenyataan atau mengawali nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghasilkan sumpah. Maka Allah mengawali surah yang ringkas dengan wal asri, maknanya demi masa. Karena Allah menganugerahkan kita masa 24 jam. Sedar atau tidak sedar, Allah akan tanya tanggungjawab kita tentang macam mana penggunaan masa. Atau di antaranya Allah tanya, waktu zuhur ni kamu di mana? Apakah kamu masih lagi berada di gerai-gerai untuk menikmati makan siang? Atau selepas itu kamu akan pergi ke masjid-masjid rumah-rumah Allah untuk menanti waktu untuk sembahyang fardu berjamaah? Atau mungkin pada waktu di kamu sedang sibuk dengan urusan duniamu, urusan bisnismu, sehingga kamu tidak mempedulikan amanah yang aku berikan kepada kamu. Maka Allah mengatakan demi masa, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia sentiasa dalam keadaan rugi.
Allah yang menciptakan masa tu. Allah menekankan setiap manusia yang telah Allah ciptakan ini, dia akan diperangkap dengan perangkap-perangkap kerugian. Walaupun kita merasa kita seorang korporat yang kaya, Allah katakan tak ada. Innal insana lafi khusri. Atau kita merasa kita sudah berjaya dalam bisnes kita, kita telah mendapatkan keuntungan berbilion-bilion ringgit. Allah mengatakan innal insana lafi khusri. Jadi apapun keadaan manusia, sama ada mereka yang merasa untung atau mereka yang sedang dihempap oleh musibah, mereka berada di katil-katil wan, hospital-hospital, mereka mengalami sakit, Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia sentiasa dalam keadaan rugi, sama ada mereka kaya apatah lagi miskin, sama ada mereka sihat apatah lagi sakit, apakah mereka muda apatah lagi bila mereka tua. Allah bersumpah, sesungguhnya manusia sentiasa dalam keadaan rugi. Jadi apa hujah kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengatakan kita ni untung? Ada yang akan menjadikan kita terlepas daripada kerugian itu. Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu, yang terlepas daripada perangkap kerugian ini adalah manusia-manusia yang dikatakan melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi untuk tidak memperangkap kita dalam kerugian, mari kita dengar azan zuhur dulu, supaya kita tidak melepaskan kesempatan kita untuk menjawab azan dan berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, dan kita sokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan wasilah wal fadilah insyaallah.
Alhamdulillah. Jadi ada beberapa golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalami kerugian. Yang pertama Allah sebut, melainkan orang-orang yang beriman. Jadi iman ni tuan-tuan sekalian bukan saja memberikan kepada kita bekal atau memberikan kepada kita kekuatan, tetapi iman juga menyelamatkan kita daripada kerugian. Bila seseorang yang berniaga, bila seseorang berniaga ini tidak beriman kepada Allah, tidak menetapi syarat-syarat di dalam perniagaan, tidak mentaati etika-etika di dalam berjual beli, terlibat dalam perkara-perkara yang haram dalam mubayahahnya, maka para peniaga di dalam pandangan Allah hakikatnya mereka dulu, walaupun mereka merasa untung dan mereka tersenarai sebagai the biggest one in the world, mereka termasuk dalam top 10 the richest one in Malaysia, tetapi Allah pandang mereka ni orang yang rugi. Kalau dalam perniagaan mereka dan itu mereka tidak dasarkan perniagaan mereka berasaskan kepada keimanan. Keimanan akan menjadikan manusia beriman tadi mentaati Allah, mentaati peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perniagaan, kita perhatikan dalam satu surah yang agak panjang, dalam gugusan juzuk yang ke-20, namanya surah Al-Mutaffifin. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin. Wail maknanya celaka. Walaupun wail ini adalah nama daripada nama-nama neraka, maknanya kecelakaanlah bagi orang-orang yang menipu di dalam timbangan. Timbangan selalunya digunakan orang untuk berniaga. Hari ini jarang kita tengok orang-orang berniaga dengan mempergunakan timbangan dacing. Hari ini dacingnya lebih maju lagi. Mereka tidak perlukan timbangan, mereka menggunakan dacing yang mempergunakan peralatan lebih canggih. Mereka letakkan barang, mereka akan tahu berapa berat barang tadi. Dalam zaman-zaman moden ni, perniagaan jarang kita menggunakan timbangan atau dacing. Ada satu alat yang lebih canggih lagi di dalam mengukur berapa banyak kita nak beli barang, berapa banyak kita nak jual barang. Hari ini orang mempergunakan perniagaan secara internet. Mungkin di antara kita banyak yang sudah menggunakan cara perniagaan melalui internet ini. Kadang-kadang perniagaan melalui internet ini pun juga ada unsur-unsur gurur, unsur-unsur penipuan. Maka segala macam bentuk penipuan dalam perniagaan diancam oleh Allah. Celakalah bagi orang-orang yang menipu timbangan. Jadi maknanya tidak ada sebab kita nak merasa kita beruntung dalam perniagaan yang bercampur dengan gurur tadi, yang bercampur dengan penipuan tadi. Melainkan kalau kita mengamalkan, mempraktikkan kehidupan yang beriman kepada Allah, dengan jujur kita berniaga. Inilah yang kita dapat dalam contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diangkat sebagai nabi dan rasul. Ketika itu baginda muda belia. Selepas baginda diamanahkan beberapa ekor kambing untuk dibela semasa baginda belia. Bila baginda sudah jadi pemuda, umur dalam 20-an, baginda diamanahkan oleh seorang korporat wanita di zamannya
yang kelak menjadi isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Kita semua tahu macam mana jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perniagaan yang tidak biasa dilakukan oleh para peniaga di zamannya. Bukan saja di zaman Rasulullah, zaman kita pun banyak peniaga-peniaga yang tidak jujur. Bila datang menteri melawat ke pasar-pasar bila mendekati hari raya, mereka dengan gimmicknya turun harga tu pada harga yang sepatutnya. Tapi bila 2-3 jam menteri itu sudah balik ke tempat lain, mereka akan naikkan harga tu. Saya kebetulan berada pada ketika Tan Sri Muhyiddin Nasib pergi melawat pasar NSK di Pasar Saboro. Jadi bila menteri datang, wah, bersih NSK. Barang-barang pun diletak pada harga-harga yang sepatutnya. Sehingga budak-budak Melayu yang menjadi pekerja di NSK itu merasa heran, kenapa harga semalam beza dengan harga hari ini. Dia kata, elok kalau kau nak belanja sekarang ni, sebab lepas menteri balik dia akan naik pada harga. Betul lah tuan-tuan sekalian, 2 jam selepas menteri balik, harga tu dah melonjak lagi. Tapi untunglah yang terlibat dengan perniagaan gurun ni bukan orang Islam. Tapi kadang-kadang orang Islam pun sama juga, lebih kurang. Para Islam tidak pernah mengajarkan mereka menipu di dalam perniagaan, tapi kerana keuntungan, gairah, nak cepat kaya, kadang-kadang manusia tidak pedulikan etika dalam perniagaan. Saya akan bacakan sebuah hadis semula berkenaan dengan kenyataan mengenai hilangnya 3 perkara penting pada akhir zaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayati alaikum zamanun la yakunu fihi syai'un a'adza min salasin dirhamin halalin au akhi yusta'nasu bih au sunnati yu'malu biha. Baginda beramalkan akan datang kepada kamu suatu zaman, suatu masa di mana pada zaman itu, di mana pada masa itu tiada sesuatu pun yang lebih susah daripada 3 perkara. Yang pertama, duit dirham yang halal, atau saudara yang setia, atau yang ketiga, sunnah yang diamalkan. 3 perkara ni tuan-tuan sekalian akan hilang pada akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan berkenaan dengan kenyataan baginda, berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman. Kita tengok macam mana fakta berkenaan dengan hilangnya 3 perkara penting pada akhir zaman ini. Tuan-tuan, jika kita meneliti zaman kita sekarang ini, maka apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sangat relevan. Kini 3 perkara yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lama sebelum peradaban manusia mengalami kemajuan sedemikian rupa, sedikit sebanyak sudah mulai nampak. Perkara ini terbukti dengan semakin tidak pedulinya kebanyakan orang akan asal usul harta yang mereka miliki.
Sama ada asal usul ada tu benda yang bersumber daripada perkara yang halal atau yang haram. Bagi mereka semangat dalam bekerja adalah satu, halal haram antam saja. Halal haram makan saja. Yang penting 10 kali kenyang. Inilah model-model manusia-manusia pada akhir zaman, di mana kebanyakan manusia, maaflah kalau kita katakan, meskipun tidak dapat dikatakan secara keseluruhan, masyarakat hari ini sekarang sudah tidak lagi mempedulikan peringatan-peringatan agama ini. Melainkan orang-orang yang sentiasa berpegang pada prinsip keimanan. Mereka yakin akan jadi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam perniagaan, dalam ma'isyah mencari kehidupan ni kadang-kadang terasa agak susah. Kita di Malaysia ni insya-Allah lah tidaklah mengalami keberuntungan hidup seperti negara-negara miskin yang lain. Saya dulu ketika tahun-tahun 70-an, saya masih lagi berada di Jakarta sebagai wakil mahasiswa Islam dalam satu kongres mahasiswa Islam sedunia. Saya pergi melawat ke pasar-pasar di Jakarta. Ketika itu musim susah nak berniaga, susah nak dapat duit, inflasi jatuh dengan merudum, ya. Sehingga orang mengatakan bahawa ustaz, kami di Jakarta ni ustaz, usahakan nak mencari yang halal ustaz, nak mencari yang haram pun susah. Saya senyum. Mereka mengatakan kami di Jakarta ni ustaz, usahakan mencari yang halal, mencari yang haram pun susah. Saya teringat ketika saya masih kecil-kecil lagi dah. Tapi suka dengar berita. Ketika itu Indonesia baru saja bangkit daripada satu musibah besar. Sekitar tahun 65 lah. 65 tu dah sekolah tu darjah berapa tu, darjah 5. Ketika itu Jakarta ada seorang meja ni. Mungkin meja ni tuan-tuan pernah kenal namanya. Dia bekas Gubernur Jakarta, namanya Ali Sadikin. Melihat kepada keadaan Indonesia yang sedang merudum ni, dia pun dilantik menjadi major, menjadi wali kota Jakarta. Dia mengeluarkan satu statement yang berani. Dia mengatakan Jakarta mesti dibangun dengan judi. Masyarakat Jakarta yang beli judi, ana yang akan tanggung dosanya. Dahsyat. Dia mengatakan Indonesia perlu dibangun dengan judi, khususnya bandaraya Jakarta. Dan segala orang yang beli judi itu dia yang akan tanggung dosa. Saya ketika itu suka bertemu dengan almarhum Buya Hamka, pendakwah Pantai Ali Sadikin, dalam khutbah, dalam tazkirah, dalam surah khabar, mempantai kenyataan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Kata Buya Hamka bijak. Dia tak bantai gubernur ini khutbah, dalam ceramah, dalam surat khabar, dalam tulisan dia. Dia pergi jumpa, dia pergi ke rumah Gubernur Sadikin, dia ketuk pintu, dia bagi salam. Dia masuk, dia tenyeh kawan tu betul-betul. Sekali tenyeh tak berjaya, 5-6 kali alhamdulillah terbuka hidayah. Ya. Akhirnya menangis Gubernur Sadikin atas kenyataannya tentang masalah judi. Hari ini tuan-tuan,
Ali Sadikin sudah menjadi seorang pendakwah terkenal di Jakarta. Selepas dibasuh oleh ibu yang angkat, dia sedar bahawa judi ini tidak boleh menjadikan sesebuah negara itu akan jadi makmur. Demikian juga dengan pada raya kita. Kadang-kadang ramai orang-orang kita Melayu ni yang suka masih lagi berjudi. Kadang-kadang kita tengok bila terjadi aksiden, motor langgar kereta, orang berhenti. Bukan orang tolong, orang catat nombor plate kereta tu tak untuk tikar nombor. Ini satu fenomena yang agak menggelikan kita. Jadi balik kepada perkara yang kita katakan tadi itulah ya. Au akhir yusta'nasu bihi, atau dikatakan ya, susah kita mencari saudara yang setia, sahabat yang setia, sahabat yang dibawa sama-sama menegakkan syariat Islam, sahabat-sahabat yang mau kita nak bawa pergi ke masjid, sama ada kawan sepejabat atau isteri di rumah yang kita jadikan sebagai kawan yang setia. Atau yang ketiga, sunnah yang diamalkan oleh umat Islam. Mungkin tiga perkara ini tidak akan selesai pada hari ini. Kita akan kembali insya-Allah pada hari yang lain. Tapi inilah peringatan daripada Allah yang boleh menyelamatkan kita daripada kerugian adalah sentiasa kita beriman kepada Allah. Kemudian sentiasa kita beramal saleh, melakukan amal-amal kebajikan. Yang ketiga, kita sentiasa nasihat menasihati dengan perkara-perkara yang benar. Walaupun untuk memperkatakan perkara yang benar itu pahit, tapi baginda memesan kepada kita, qulil haqqa walau kana murran. Katakan benda yang pahit itu. Katakan benda yang benar itu walaupun dia pahit. Kita nasihati kepada keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, sahabat-sahabat kita. Yang ketiga, yang keempat adalah kita saling nasihat menasihatkan dengan perkara kesabaran. Mudah-mudahan kalau ayat-ayat Al-Quran dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, setidak-tidaknya surah Wal Asr ini pun cukuplah menjadi pedoman hidup kita. Kita selamat daripada kerugian. Bagi kita kehidupan ini sementara. Apa yang kita kaji di dunia ni sekejap lagi akan kita tinggalkan. Atau kalau kita tidak tinggalkan dunia itu akan meninggalkan kita. Oleh kerana itu marilah bersama-sama kita mengambil iktibar daripada kematian yang sudah berlaku. Mudah-mudahan dan ini akan menimbulkan perasaan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan akan semakin mendekatkan diri kita kepada Islam, kepada agama. Islam adalah agama yang memberikan keselamatan. Karena kalimat Islam dipasangkan kalimat salamah, keselamatan. Dan mudah-mudahan dengan kita mengamalkan ajaran Islam dalam apa juga bentuk, dalam perniagaan kita, dalam pergaulan kita, dalam masyarakat kita, insya-Allah kita selamat daripada kerugian-kerugian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia yang dianugerahkan oleh Allah masa depan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Allahumma arzuqna bi rizqin halalin tayyibin la tabi'ata bihi wa la hisab. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakassirhu wa in kana mu'assaran fayassirhu
wa in kana haraman ya Allah fatahhirhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.